Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni pagi saya buka chart, saya nak tengok chart untuk di 1 hour, 4 hours, tak ada sebarang quarter movement yang menarik. So hari ni decide kita nak pergi balik untuk 4 year circle dan kita akan kaji balik untuk pergerakan tahun ni dia menyerupai tahun mana, adakah tahun buran masa tahun 20 beran masa tahun 2015 ataupun beran masa tahun 2018. So kita akan tengokkan movement chart dan kita buat analisis dan dia akan tunjukkan sikit apakah possible yang boleh berlaku di Bitcoin dan target ke 22k masih lagi boleh berlaku. Kenapa nanti tu akan tunjukkan di chart. Pertama buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So ini adalah Coin Market Cap, kita akan check kamera dulu. Right, Coin Market Cap tu currently total market cap masih lagi berada di 1.2 trilion, kenaikan sebanyak 0.34%. Volume hanyalah hampir 29 bilion, drop 1.30 daripada weekend. Hari ni hari Isnin, so insyaAllah hari ni tengoklah baru habis weekend, so hari ni dah masuk weekday, hari Isnin. So mungkin malam nanti ataupun petang nanti baru start kuartal volume akan melakukan kenaikan. So BTC dominant drop daripada 51% ke 49.4, Ethereum 19.4%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 30.6, bukan semalam sideways je, turun antara 3.2 dan naik ke 3.6. So 30.6, 30.2 tu bermain dalam kawasan tu je, tapi dalam tempoh 24 hours semalam movement tak banyak pun, hanya 0.05, 0.03% saja. So Ethereum hampir 1%, lain-lain altcoin, SRP naik hampir 3%, 2.45, tapi 48 ni consider drop dalam keadaan support lagi. Kemudian Litecoin 7%, tu insyaAllah mungkin kita kena tengok sikit Litecoin. Solana pun 5%, hampir ke 20. Kita tengok juga lain-lain coin, Bitcoin Cash 3%, selepas untuk weekly hampir 50% dia naik. So lain-lain altcoin, okay tak ada. So let's go kita pergi ke chart untuk di Bitcoin. So apa yang nak tengok hari ni adalah untuk di Bitcoin sebelum untuk pergi ke beberapa altcoin yang ada request di ruangan komen dan juga Solana dan Litecoin ni. So Bitcoin ini adalah 4 year circle. Sebelum 4 year circle kita pergi ke chart daily yang selalu kita tengok. So inilah chart daily yang kita selalu tengok ataupun zone monitor. So kita akan tengok di 4 year circle ni ataupun chart 4 year circle tu. So apa kita tengok? First kali kita tengok chart kita iaitu ni, keadaan kita selepas breakout daripada downtrend. Dah breakout kita punya channel, quarter reversal channel, dah start berlaku kenaikan dan kita akan tengok apa yang akan berlaku next. So kita akan pergi dulu untuk beran tahun 2018. So kita tengok apa yang berlaku. Yang pertama kita tengok ini yang Zul jangka, yang ni yang Zul nak tengok untuk berlaku untuk tahun ni, iaitu tahun 2023, iaitu seperti mana tahun 2018, iaitu kita drop, kemudian kita dapat reversal, kemudian price hyper melakukan kenaikan. Tapi tengok karakteristik untuk kuota chart ni, tengok price breakout saja terus melakukan hyper, tapi jauh beza dengan kita punya chart untuk tahun ni. Kita breakout tapi kita sideways, ada berlaku kenaikan tapi aku tak ada sebagai movement yang drastik. So ikutkan ini tahun tahun 2000, ini adalah tahun 2019. Kemudian kita ada rejection 4 year circle, iaitu tahun pertama bearish market, tahun kedua ada sikit pump, tahun ketiga last buy, kemudian tahun kelima kita start bull run. So tahun keempat kita start bull run tu 1, 2, 3, 4. So itulah 4 year circle. Kemudian kita tengok juga untuk quarter circle yang lepas, yang satu lagi iaitu beran tahun 2014, yang mana kita ada beran tahun 2014. Kemudian kita ada sideways yang lama iaitu tahun 2015. Kemudian 2016 baru kita ada touch kita punya resistance, kita berlaku rejection, last buy, kemudian baru kita dapat tahun 2017 kita punya bull run. So itu yang kena tengokkan, tapi mostly the experience dua-dua berlaku untuk ada masih masa lagi, tapi bukan dah bulan 7. So bulan 7 kalau ikutkan berdasar yang ni, bulan 7 ikutkan ya price berada di kawasan tu lebih kurang sama. Tu kita tengok, lu nampak adalah pergerakannya lebih kurang sama seperti mana tahun beran tahun 2014. Sebab apa? Kita tengok kita breakout kita punya downtrend, yes kita berlaku kenaikan, kita berlaku rejection swing low ini to swing high ni ada support, iaitu nanti tu akan letakkan
To swing low ini, to swing high ini, kita nampak price touch support, dan touch support itu adalah tahun bulan 8, bulan 8, bulan 9 baru kita ada start naik sikit, kemudian naik pun tak tinggi mana, tak touch pun kita punya resistance, kemudian price masih lagi slowly, kemudian tahun 2016 baru start resistance, berlaku rejection, baru ada bounce, swing low to swing high ada support, last bounce, last buy, breakout kata trend line, kemudian terus melakukan buran tahun 2018. So tu nampak untuk tahun ni karakteristik untuk tahun ni lebih follow kepada tahun sebelum ni ataupun tahun yang beran tahun 2015. So kita tengok kan apa pun dalam chart, kita ni hanyalah kata kaji aja yang lepas. So kita tengok movement apa pun price boleh berlaku apa saja, masih lagi ada opportunity untuk tahun ni kita melakukan hit 50k, iaitu yang seperti mana tahun 2018, iaitu possible price menunjukkan kita dah breakout, ikutkan kita dah breakout major resistance kita iaitu kawasan almost 30k. Kita hanya ada minor base, sikit-sikit base iaitu kawasan almost 32 ke 25 ni. So kita base kawasan ni. So ini adalah consider bullish. Sekiranya price Bitcoin berjaya breakout at least above 32, meaning kita ada opportunity untuk tahun ni. Macam juga kan ada opportunity untuk price hit kita punya board resistance, berlaku rejection, swing low to swing high, kita akan ada board support, last touch, kita buat satu trend line, kata last buy untuk tahun next year 2024, bila start melakukan naikkan breakout 2005 kita akan start melakukan buran. So itu yang masih possible boleh berlaku. So mana-mana pun kita akan tunggu. Kalau price terus naik biarkan saja, insyaAllah boleh ambil sikit sampai dapat profit. Kat sini ni kita akan tunggu untuk peluang last buy sebelum tahun 2025. So anda kata itu berlaku, alhamdulillah mana-mana pun boleh. Dan tapi tengok chart currently, kita tengok slowly, tak buat agresif kan, masih ada opportunity naik. Kita boleh juga expectation untuk price sekiranya berlaku reaction, tak ada sebalang breakout daripada point ini dan price start berlaku kejatuhan, apa yang berlaku kita akan dapat swing low to swing high, dan support kita ke mana? Support kita almost berada dalam kawasan almost 20. Ikutkan sini berapa, nanti tu akan zoom in punya nilai tu, iaitu kita dalam 21 ke 19. So siapa ingat 21 19 ada apa? 21 19 kita ada bearish gap kita, iaitu bearish gap. Nanti tengok kan bearish gap, yes kat sini bearish gap kita almost, nanti tu akan zoom in balik. So ini dah nampak nilai dia tu, kita ada yang ni, kita ada gap kat sini. So gap ini nilainya adalah 21.20. Kalau consider 2019 sama lebih kurang tadi tu target. So untuk drop untuk tahun ni masih lagi boleh berlaku. So macam cakapkan, be prepare untuk setiap apa yang possibility yang boleh berlaku dalam market sekiranya berlaku drop. So tak perlu panik kalau mungkin ada buy atas ni, berlaku drop ke omah dalam kawasan ni, tak perlu panik. Ini adalah consider rezeki ataupun peluang untuk kita buy lagi. So ini Zul lebih happy kalau ini berlaku untuk drop dulu. Sebab apa? Kita boleh buy lagi aset. Sebab apa kan, tahun ini dan tahun depan 23, 24 adalah tahun Zul untuk membeli. Zul tak fikir untuk keluarkan kuota modal ataupun take profit lagi untuk tahun ni. Tahun ni dan tahun depan Zul hanya fokus untuk collect aset sebanyak boleh. So sekiranya Zul lebih berminat, aku kata, ataupun dalam aku kata Zul lebih berhasrat untuk tengok Bitcoin berlaku rejection ke kawasan 2021, dan inilah great buy untuk Bitcoin. Dan bila Bitcoin drop, apa yang berlaku, altcoin lain juga akan turut melakukan dropping. So apa pun kita akan keep buy sekiranya itu tengokkan kirim drop, ini rezeki. So sama juga altcoin boleh berlaku drop, meaning kalau tengokkan sebarang movement pergerakan next Bitcoin, kita akan tunggukan reaction, menunjukkan break 32, insyaAllah kita akan dapat major movement. Biarkan saja naik, nanti ada rejection nanti letak RSI oversold, kita akan buy oversold. So higher sikit, tapi tak apalah, kita boleh buy. So itu yang aku kata dua pergerakan yang Zul tengok. Sama ada tahun ni kita dapat berjaya breakout ini dan berlaku rejection nanti baru kita buy, ataupun kita tak dapat naik, kita hanya sideways, berlaku rejection, kita buy kawasan ni, dan start tahun depan kita akan start melakukan kenaikan, dan kita akan ada one more time, iaitu rejection daripada kawasan ni dan kita buy. So kalau ikutkan berdasarkan yang Zul ni, kita ada dua kali buy, satu kat sini, satu kat sini. Ataupun kalau kita dapat tahun 2023 ni berlaku pump, mending kita dapat sekali saja buy. So, tapi buy tu consider agresif, kita boleh ambil sedikit profit ke atas ni, kemudian dalam tempoh masa nak sampai lama ni, kita boleh collect dulu modal, dan masa time datang nanti dan price jatuh, nanti kita boleh kata invest dengan heavily dekat kawasan tu. So
Itu yang Zul nak tengokkan di chart untuk secara 4 year circle, apa yang Zul expectation kan boleh berlaku sama ada tahun ni dan juga tahun depan punya movement. Dan itulah aku kata Zul punya strategi untuk buy untuk 2 tahun ni. So currently Zul relax aja, Zul monitor saja price. Kalau berlaku kenaikan tak mengejutkan, kalau berlaku kenaikan biarkan saja, aset-aset yang lama akan kata buat profit. Kalau melakukan drop itu yang Zul nak tunggu, iaitu opportunity untuk Zul collect lagi aset sebanyak boleh untuk tahun 23 dan 24. So tak perlu FOMO buy, tak perlu takut kalau price jatuh. Sebab apa, kita dah pun bergerak dalam satu fasa, iaitu next fasa tahun kedua. Untuk sebelum tahun ke 2025 kita akan start buran. So itulah 4 year circle dalam kripto. Siapa yang aku kata invest dalam kripto, anda perlu tahu 4 year circle ni. So itu adalah at least kita punya core kepada aku kata circle untuk di Bitcoin. So ikutkan trajectory kita ada ni buran tahun 2017, 2001 tu kita ada trajectory kat sini. Ikutkan ni dua jam target dalam 1.2. Sebab apa? Realistic target swing high to swing low kita ada resistance kawasan ni 58 50k. Break ini kita ada 1.6 dekat sini. So ikutkan tahun 2016, kalau kita ikutkan nanti tu akan pergi weekly. Kita ikut 2016 pula 2026. So 2026 ikutkan hujung-hujung tahun almost dalam 2017 2025 hujung-hujung 25 ikutkan bulan 11 bulan 10 je lah ya, seperti bulan 11 kita akan ada satu trend line ni. Kita akan tengok mostly target dalam 124 untuk realistic target untuk next Bitcoin punya top ataupun higher high yang baru untuk buran. So ini yang tu targetkan dalam 120k untuk Bitcoin. Kemudian be ready untuk another drop untuk circle seterusnya ataupun circle downtrend untuk 1 year. Kemudian tengoklah untuk another 4 year circle. So inilah realistic target. Sebab tu letakkan ni 123. So dia punya expectation berdasarkan timeline dan juga trajectory untuk buran. 2 buran sebelum ni iaitu 2017, 2001. Kita ada satu trendline. So inilah expectation tu. So itu yang kena tengokkan. So kita biarkan video ni. InsyaAllah kita akan aku kata boleh jadi kita punya guide untuk future. So itu untuk Bitcoin. So let's go kita pergi ke coin lain. So sebelum tu pergi ke Solana dan Litecoin, tu akan clear dulu untuk movement untuk request untuk di ruangan komen. So pertama Zul boleh tengokkan tak untuk retrace untuk LTC dan NIR. So LTC cantiklah, Lala nak tengok LTC, boleh tengok LTC kali. So Litecoin dengan NIR. So kita pergi Litecoin dulu. Sebelum dulu Litecoin LTC. Nak retrace sampai mana. So untuk Litecoin, macam you cakapkan sebelum ni, kita dah berada satu di kawasan consider support yang strong. Kita nampak kawasan ni buran kita drop dan kita dah berada sideways lama dalam kawasan ni. So meaning untuk di Chainlink ni, ini adalah consider dah good time untuk anda start a DC ataupun buy di dalam kawasan ni sebelum apa? Sebelum dia breakout kita punya falling channel ni. Rezekilah kalau breakout ni, tapi Chainlink ni ada high possibility untuk berlaku huge pump seperti mana berlaku di Bitcoin Cash. Dia ada peti sebab Chainlink ni ada salah satu kuartal bridge antara kuartal yang kata real world data dengan kuartal crypto. So kuartal consider Chainlink ni dia punya possibility untuk naik tu ada. Dia punya investor juga kuartal investor yang banyak lah. So untuk di Chainlink ni, inilah consider good investment untuk long term. InsyaAllah kalau breakout ni kita dapat huge pump, kemudian berlaku rejection untuk oversold di RSI atau RSI dan another buy sebelum another melakukan kenaikan. So itu untuk Chainlink. So retail sampai juga akan whatever mana-mana dalam kawasan ni almost dalam $5. So tu ada jangkakan untuk possible boleh berlaku yang ni untuk create skip kawasan ni ataupun terus berlaku kenaikan. Tak kisah mana-mana, kita masih lagi kuat dalam channel dan ikutkan channel kita bergerak dalam above channel ni. So mini price currently boleh naik sampai ke kawasan ni, berlaku rejection balik pun boleh. So whatever price dalam kawasan box kuning ni adalah good position untuk buy. Dalam kawasan almost $5 ke $6 ada good range untuk siapa-siapa start DCA ataupun letak position buy dia untuk long term. So itu untuk di Chainlink. Kemudian NIR, tadi tu nampak NIR USDT NIR. Okay, NIR lama juga tak tengok NIR. So NIR okay, NIR ikutkan dah pun start breakout dia punya channel, tapi tak nampak aku kata NIR ni dia akan buat agresif. Sebab apa? Kita ada harga opening kat kawasan ni banyak umur dalam 1.7 1.8. Harga masih lagi below walaupun breakout, dan kita jangkakan kat sini adalah untuk tengok price ni buat another satu lagi channel. Kita akan letakkan ada small channel
low ini to low ini, dan kita boleh monitor yang ini. So meaning consider walaupun kita breakout satu downtrend line ni, tapi the expectation untuk near ni tak akan ada berlaku kenaikan yang drastik. Possible kita hanya akan berlaku another sideway dalam range kawasan ni sebelum dia breakout channel ni, baru kita akan tengokkan another movement yang sikit drastik untuk ni atas. Iaitu kalau above ni, above harga opening, so lebih aku kata menarik, aku kata buyer lah untuk buy, iaitu swing low to swing high, kita akan ada support to price naik touch kawasan ni, price akan baru start melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang tu nak tengok ataupun tu boleh jangkakan untuk berlaku di near. So kali kita boleh monitor yang ni tu, walaupun dah breakout ni, nampak ni aku kata dah breakout daripada downtrend, cuma pergerakan dia tu taklah agresif sangat. So itu, tapi tak agresif daripada satu point ni boleh sampai almost hampir dalam $2.5 sebelum berlaku sikit rejection. So good time untuk invest, ikutkan price, ikutkan sini di daily oversold dah, stock rasa pun oversold. So kat sini consider good position untuk anda buy, untuk start buy untuk near, untuk long term. So itu untuk di near. Kemudian next comment, Assalamualaikum, salam. Nanti boleh tengokkan coin VET. Okay, VET lama juga tak tengok VET. VET VeChain. So VeChain di daily apa yang berlaku, kita ada base kawasan ni dan price juga dalam base. Ikutkan yang ni pun kita dah breakout. Dah breakout yang ni, tapi kuarter slow aja, movement tak agresif. Kalau letak pada ni, breakout retest. Apa yang boleh kita buat adalah kita nak tengok next movement. Kita boleh tengok daripada dua channel ni seperti mana di near tadi. Bukan yang ni, kita nak ambil satu channel. Low ini to low ini, kita boleh buat hyper atas ni. So ini next movement untuk kita tengok mungkin sedikit agresif untuk kuarter VeChain ni adalah breakout channel ni pula. So ini dalam masa jangka ini possible kita akan hanya tengok sedikit sideway dalam kawasan ni. So ini selagi mana Bitcoin tak buat pergerakan agresif. So kalau Bitcoin ikut follow tahun macam tu analisa awal tadi, follow tahun 2025, iaitu hanya sideway, kuarter tak ada kenaikan untuk tahun ni ke 50k. So ni kita akan nampak untuk VeChain pula possible hanya sideway dalam kawasan ni. So consider kita berada dalam atas, consider support yang kawasan ni, consider dalam range kawasan 0.02 sen ni, price bermain di kawasan ni adalah consider good untuk sebelum buat base yang lebih kuat, sebelum kita ada berlaku huge bounce untuk ke atas. So consider good range untuk siapa-siapa start untuk buy untuk long term. Itu untuk siapa-siapa nak buy lah, siapa buy untuk target timpan tahun 2025 buy spot. So itu untuk VeChain. Kemudian next coin, Zul boleh tolong estimatekan tak tengok VRA tahun 2025. VRA tahun 2025, betul tak VRA? Yes, VRA 20k. Sama juga, senang aja, kita pergi ke weekly, nak tengok balik senang. Kita akan tengok weekly. So ikutkan weekly tahun 2025, kita dah ada dapat ni, kita dah dapat signal dah berlaku kenaikan, cuma sideway tak adalah agresif, tapi take time, take year sikit. So swing expectation, swing high, harga terbawah itu adalah 0.0 ni. So ini tak kuarter anda weekly nak tengok secara roughly saja, anda perlu tengok di at least di 4 hours di daily, tertarik itu baru dapat line-line yang tepat. So kita ada resistance dalam 5 sen, 6 sen, breakout sini kita ada terjetai buran ni dan buran ni, dua high ni kita buat tu. Untuk next, untuk VRA ni ada possible yang boleh berlaku kenaikan yang banyak lah. So minit tahun 2025 macam jadi, sama macam di Bitcoin kita buat tahun 2025, anggaran awal-awal tahun 26 ataupun bulan 11 bulan 12 kita akan start peak, kemudian start drop. So apa yang berlaku, kita tengok daripada kawasan ni kita boleh target almost 36 dan 42. Kalau kita trash lagi ni, kita almost 42. So untuk VRA ni boleh dia target untuk next bulan adalah semaksimum dia punya target, iaitu almost 42 dalam kawasan harga dalam 30 sen dolar untuk per Veracity. So itu yang aku katakan, so huge, harga murah aja. So nak dapatkan 10,000 coin pun tak ada masalah, murah saja 10,000 coin. Even untuk VRA ni, so ada target untuk dapatkan 100,000 coin untuk long term. So itu yang berminat. Kalau 100,000 coin, anda bilalah berapa possible profit yang berlaku. So 100,000 coin pun baru berapa ribu saja, dalam RM3,000 saja. So RM3,000, kalau loss RM3,000 tu tak masalah, kuota duit investment. Tapi kalau melakukan rezeki dapat untung, untung banyaklah. Kalau anda darab ni lah berapa, kalau dengan 30 sen darab dengan 100,000 coin, so almost tak silap tu berapa, 30k, 300k,
Tu tak pasti, congak tu macam dah tak betul lah, tapi lebih kurang itulah. So ada huge opportunity untuk profit yang banyak untuk VRA. So insyaAllah VRA ni menunjukkan Zul masih ada target untuk kuartal 100k. So apa pun dah complete 4 year circle. So sekiranya ada movement yang menarik, so ikutkan untuk VRA secara short term, swing low to swing high, kata support dalam kawasan ni, inilah consider good range untuk siapa all in dapatkan target. So menunjukkan rezeki, invest duit yang sepatutnya boleh loss. So ikutkan harga, nanti tu akan kira balik berdasarkan yang ni berapa, ikutkan 500. So kita ada harga semasa, kita tengok harga semasa adalah 0.005. Siapa-siapa nak tahu berapa jumlah expectation, kita boleh buat risk and reward. Contoh 0.0005 sen, 526. Okey, kita nak dapatkan 100,000 coin. Darab dengan 100,000 coin sama dengan 526. So darab dengan sekarang hampir 4.6 2000, tak sampai pun kuartal 2400. So kita jangkakan 0.30 dengan expectation 4.2 untuk tahun 2025, darab dengan 100,000 coin yang kita ada. So minimal 30k ke 30k. Okey, 30,000 USD dollar darab dengan expectation 4.6 per dollar, meaning dapat 138,000 dengan hanya modal sebanyak 2,500. So berbaloi tak boleh. So menunjukkan itu juga akan risk and reward yang kita perlu kira untuk expectation. So kalau anda ada duit modal untuk all in 2,500 untuk dapatkan 100,000 coin tu, kalau anda nak higher lagi, kita pulang pada kuartal buyer, kuartal purchasing power tu, setiap orang lain-lain. So macam Zul hanya kuartal mampu untuk takat 2,500 aja untuk all in coin ni, kemudian dapatkan 1,000 coin dengan tengoklah rezeki. Kalau rezeki tahun 2025 dapat hit juga target 30%, tu akan tu akan exit semua dan insyaAllah dapat dalam ringgit Malaysia dalam 138,000. So dalam 2,000 boleh dapat juga adalah consider risk and reward berbaloi lah untuk masuk coin ni. So itu untuk macam mana tu kira risk and reward sebarang coin yang Zul nak masuk dan berapa jumlah kuartal total atau all in yang Zul nak masuk, ataupun total target coin yang Zul nak target dapatkan setiap satu coin. So itu untuk VRA. So bagus soalan tu. Saya nak ajarkan sikit macam mana Zul nak dapatkan berapa expectation harga all in dan juga harga untuk kuartal profit. So itu untuk VRA. Kemudian next, Gala dan ZIL. Gala dan Zilika. So tengok Zilika dulu, lama tak tengok ZIL USDT. Zilika dulu. Okey, Zilika ni Zulika ni tu tak tengok dekat ni, tu rasa tu tengok kat KuCoin. Zilika tak, kenapa dia tak keluar kat dia punya chart ni. Zilika okey, tak pergi Zilika, kita pergi Gala dulu. Tak pasti kenapa Zilika tu tak keluar tu punya chart. So Gala dulu. Gala USDT. Gala USDT. So ni di Binance. So Gala USDT currently untuk di daily macam juga akan Gala harga opening adalah dalam kawasan 2 sen. Price berada betul-betul dalam above 2 sen dan kita masih lagi dalam down channel. So ikutkan Gala masih lagi ada huge opportunity. Ikutkan dulu tu nak buy kawasan ni. Tu tak buy dah berlaku kenaikan, so price drop balik, consider swing low, swing high, ada support, break sikit below support. So agak sedikit secara short term tak berapa cantik, tapi untuk long term masih lagi bergerak dalam kawasan ni. So masih belum terlambat untuk buy untuk long term untuk Gala. So Gala macam sama juga, kalau masih lagi gerak dalam kawasan ni, breakout, so selagi mana dalam kawasan channel ni consider masih ada opportunity. Siapa tak ada modal pun boleh collect sikit-sikit monthly sampai selagi mana tak breakout channel ni, selagi tu anda boleh DCA untuk long term. InsyaAllah untuk next movement pergerakan drastik tidak breakout channel ni, rezeki lah kalau breakout akan berlaku kenaikan. So itu untuk long term. So Gala consider good untuk invest untuk long term untuk current moment. Even RSI pun dah semua dah berada oversold, Tok RSI pun berada oversold currently, dan consider price pun berada di harga opening, consider dia punya harga lantai. In case something happen untuk di Gala ni, mungkin baru kita tengok kalau ada serangan daripada fundamental dia kuartal tak cantik lah, tu meaning boleh drop lagi below, dan drop itu menunjukkan tak ada sebarang coin yang menjaminkan 100% dia akan kekal lama. So
Tapi consider Gala ni kalau nak ikutkan berdasarkan investment berdasarkan chart technical adalah consider good range untuk anda start buy untuk long term. Kita ada dah quarter downtrend ataupun reversal panel, hanya tu reversal pattern, tunggu saja untuk dia breakout untuk berlaku kenaikan. Sama ada nak tunggu breakout ataupun anda nak buy slower ini, buy sedikit, breakout nanti boleh buy lagi, dan kata dah dapat target, kalau dah all in kawasan ni lagi senang, tak payah kata monitor saja dan kata tunggu rezeki saja untuk kalau melakukan kenaikan lagi untuk di Gala. Jadi itulah untuk di Gala. Kemudian Zilika tadi USDT. Kenapa Zilika tu punya kat tu fikir kat sini tak ada kat Okinex. Okay, so nampak tu punya ni. Kat mana tu? Kat Binance. Yes, kat Binance. Tadi kenapa tak Zilika US? Okay, do type di Zilika USD, bukan Zilika USDT. So Zilika USD. So kita tengokkan first, sebelum ni juga akan kita, ini adalah masa bulan tahun 2001. Consider kat sini dia buat apa? Dia buat inverse head and shoulder. So cantik kuartal ni dah pun berlaku, biarkan saja. Untuk currently kita tengok downtrend untuk Zilika masih lagi bergerak dalam channel, dan consider kan nampak ni kita ada base iaitu bottom dia dalam kawasan 1 sen, atas dia dalam kawasan 2 sen, almost 3 sen. So meaning consider mana-mana dalam range antara 1 sen ni, 1 sen ke 0.28 ataupun 3 sen ni adalah consider good range untuk buy. So ikutkan data ni, so kita ikutkan kalau price sideways dalam kawasan ni dan start breakout ni, barulah berlaku kenaikan yang drastik. So meaning untuk Zilika sama juga, breakout ni juga ada huge pump. So possible kita akan sideways dulu, kemudian kalau ikutkan lambat lagi mungkin 23, 24 sideways lagi, 25 breakout, baru kita akan start melakukan buran. So itu boleh berlaku. So Zilika, kalau tanya Zul kat mana nak buy, ini adalah range buy. So selagi mana belum breakout channel ni adalah consider good range. Antara 1 sen ke 3 sen ni adalah consider good range untuk anda all in dapatkan target. Berapa targetnya untuk all in? So bergantung kepada pengiraan anda, risk and reward, berapa yang anda sanggup untuk loss. Mungkin consider kalau mungkin ada modal nak kuota invest RM10,000. So perlu ada mindset RM10,000 tu, kalau project loss mungkin anda hilang RM10,000. Tapi kalau ada berlaku kenaikan, berapa yang anda boleh expectationkan keuntungan daripada RM10,000 tu, berapa boleh dapat. So boleh kira risk and reward dulu sebelum anda masuk, dan tanya anda punya poket berapa keupayaan ataupun purchasing power yang anda ada. So lain-lain orang ada dia punya purchasing power dia. So jangan buy ikut orang, buy ikut anda punya kemampuan. So itu Zilika. So Zilika pun consider dan masuk dalam Zul punya good fundamental project. So ada Harmony One, Zilika, Nia, Theta, Telos, KDA, Koti. So ini semua antara selepas Zul punya top 10, Zul ada coin-coin ni. Coin inilah consider all coin yang Zul heavily invest, yang consider Zul masuk je modal, consider duit tu loss. Contoh Harmony One, Zilika, Nia, Telos, ni Zul tak ada buy lagi sebab tu ada red color hash bar. So consider yang Zul kali ni nak tengok ni hash bar, Harmony One, kemudian Koti, kemudian satu lagi Koti. Itu antara next coin yang Zul nak expectation, ada pemikiran untuk all in dapatkan target. So sudah all in dapatkan dia punya top 5 Matic dan Phantom, InsyaAllah kita akan tengokkan reaction ataupun tengok nanti kuartal sebarang moment, ikutkan by altcoin. Banyak je altcoin yang Zul all in. Zilika ni, so banyak condition yang cantik. Cuma lah modal tu tak berapa aku kata ada sangat. So ada tapi Zul masih lagi holding. Zul tunggu untuk aku kata right moment untuk Zul buy. So apapun, InsyaAllah kalau sebarang pembelian Zul akan sharekan dalam Discord channel, seperti mana Zul sharekan Matic dan Phantom Zul all in sebelum ni. Matic Zul all in lagi RM2,000, Phantom lagi RM1,000 untuk collect Zul punya all in, Zul punya target untuk at least 1000 coin, satu coin. Dan insyaAllah kalau ada lagi pembelian yang cantik, Zul akan sharekan dalam Discord channel. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.